Assalamualaikum dan selamat pagi. Mohon mengucapkan kepada semua murid-murid tahun 5. InsyaAllah hari ini antum akan belajar subjek sejarah bersama Muallimah Fadilah. Hari ini bertarikh 5/3/2021 bersamaan hari Jumaat pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Baiklah murid-murid. Hari ini kita akan pelajari unit 3 Bahasa Melayu Warisan Kita. Baiklah murid, sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina hikmataka wa syu'alina min khazan rahmatika ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid, untuk topik pertama dalam unit 3, kita akan mempelajari tentang susur galur bahasa Melayu. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan bahasa? Dengan merujuk buku teks muka surat 32, bahasa ialah alat perhubungan manusia. Seterusnya, murid-murid, kita juga akan mempelajari tentang ringkasan susur galur bahasa Melayu. Berikut merupakan antara ringkasan susur galur bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal daripada filem yang dinamakan Auschwitz. Daripada filem ini lahirnya rumpun Austronesia. Bahasa Melayu ni murid-murid merupakan antara ribuan bahasa yang berbeza dan dipertuturkan di alam Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan filem? Filem ni bermaksud kelompok bahasa induk yang berusia 5,000 tahun ke atas. Manakala maksud rumpun pula ialah kelompok bahasa yang berusia 2,500 ke 5,000 tahun ke atas. Murid-murid, bahasa Melayu ni yang terkenal di dunia bersifat sederhana dan terbuka serta mudah menerima unsur luar. Ini yang menjadikan bahasa Melayu ni terus berkembang. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan mempelajari mengapakah warisan bahasa Melayu perlu dikekalkan. Yang pertamanya adalah untuk mencerminkan identiti sesebuah negara. Kedua, demi kesinambungan budaya. Ketiga pula, mencerminkan tamadun sesuatu negara. Keempat, ia melambangkan kebanggaan. Dan yang kelima pula, ia dapat menyatupadukan bangsa. Baiklah murid-murid, seterusnya kamu boleh rujuk buku teks muka surat 34. Tahukah kamu murid-murid, bahasa Melayu ni menjadi khazanah yang diwarisi dan terkenal semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penggunaan bahasa Melayu tersebar di seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca. Lingua franca? Apakah maksud lingua franca, murid-murid? Ya, lingua franca bermaksud bahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa. Seterusnya, murid-murid, dengan merujuk buku teks muka surat 34 dan 35 juga menunjukkan peta taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia, di mana antara negara yang menggunakan bahasa Melayu ialah Vietnam, Taiwan, Kemboja, Filipina, Selatan Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia, Sri Lanka, Singapura, Pulau Kokos, Pulau Christmas, Madagaskar, Australia Barat, Afrika Selatan dan Arab Saudi. Seterusnya, tidak lupa juga New Zealand dan Pulau Easter. Baiklah murid-murid. Seterusnya, kamu kenalkah potret siapakah ini? Ya, dengan merujuk buku teks muka surat 35, beliau merupakan seorang penulis Belanda bernama Francois Valentijn pada tahun 1726. Beliau menyatakan bahasa Melayu adalah bahasa antarabangsa. Sesiapa yang tinggal di kawasan antara Persia dan Filipina dan tidak mengetahui bahasa Melayu, maka orang itu dianggap sebagai tidak berpelajaran. Murid-murid,
Seterusnya, kita akan mempelajari tentang pengaruh bahasa lain dalam bahasa Melayu. Murid-murid, semasa kedatangan Islam, tulisan Jawi telah diperkenalkan dan bahasa Melayu diperkasakan dengan perbendaharaan kata bahasa Arab. Kemudian, semasa kedatangan Eropah pula, bahasa Melayu turut diperkayakan. Pada hari ini pula, bahasa Melayu terdiri pada kosakata daripada bahasa Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan bahasa Tamil, murid-murid. Okey, seterusnya murid-murid dengan merujuk buku teks muka surat 36, berikut merupakan jadual tentang pengaruh bahasa luar yang mempunyai persamaan dalam sebutan hingga menjadi bahasa Melayu moden. Untuk yang pertama itu bahasa Sanskrit, perkataan nagara menjadi negara dan perkataan rajha raja, putra menjadi putera. Okey, seterusnya yang kedua pula ialah bahasa Arab. Perkataan solat menjadi solat, ustaz ustaz, akal akal. Baik murid-murid. Seterusnya untuk bahasa Portugis pula yang ketiga, itu perkataan kamisa menjadi kemeja, verada beranda dan janela jendela. Seterusnya murid-murid, untuk bahasa yang keempat iaitu Belanda pula, perkataan lace menjadi laci, balkon pula menjadi balkoni. Dan murid-murid, untuk bahasa yang kelima iaitu Inggeris, perkataan hospital menjadi hospital juga, klinik, klinik, doktor, doktor. Seterusnya, bahasa yang keenam itu Cina. Perkataan cawan, cawan juga. Laici pun laici juga. Okey murid-murid. Dan terakhir, bahasa terakhir iaitu Tamil. Perkataan kapal menjadi kapal dan perkataan ayah menjadi ayah. Ya, Alhamdulillah murid-murid, semoga video ini bermanfaat untuk antum semua. Okey, untuk itu antum bolehlah membuat nota ringkas tentang susur galur bahasa Melayu. Mengapakah warisan bahasa Melayu perlu dikekalkan? Apakah maksud lingua franca? Dan persamaan dalam sebutan. Antum boleh rujuk slide yang Muhammad kongsikan tadi ya. Sekian, terima kasih.